Terapi Zen ketika kesakitan. Ini adalah terapi Zen ketika kita sakit. Marilah kita bersedia dengan hati yang penuh dengan metta, karuna, mudita, ubeka untuk menempuhi segala kepedihan yang dihadapi. Doalah kepada diri sendiri yang masih sakit dan orang yang menjaga kita. Mula-mula, sila pilih satu postur yang selesa ataupun berbaling sahaja. Pejam mata. Sekarang, tarik nafas secara perlahan-lahan. Bertenang dan fokus terhadap nafasan Anda. Hati dan badan Anda akan terasa semakin bertenang. Kemudian, bernafas secara normal. Cuba perhatikan pernafasan sendiri. Perhatikan pernafasan sahaja. Sedut nafas. Hembus nafas secara teratur. Biarkan minda Anda mengikuti pernafasan Anda. Dan terus perhatikan pernafasan Anda. Badan dan minda akan menjadi semakin stabil dan semakin tenang. Seterusnya, bayangkan satu sinaran yang hangat menyinari Anda dari kepala. Cahaya ini menembusi kepala Anda dan kesakitan yang dirasai sebelum ini semakin lega. Cahaya ini menyinari bahagian muka Anda. Muka Anda terasa lega dan rileks. Sinaran cahaya ini juga melegakan dan merilekskan bahagian badan kita yang pedih. Leher kita rileks. Bahu kita rileks. Kedua-dua tangan, siku, tapak, jari, dada, pinggang, kaki sampai jari kaki, semuanya rileks. Seluruh badan kita terasa lega dan senang hati. Proses ini mengambil masa. Rileks dan rasai sepenuhnya kehangatan ini. Selepas itu, kita mesti memupuk rasa metta kepada diri dan memberkati diri kita sendiri. Mula-mula, rasakan kehangatan di dalam hati kita. Rasakan hidup Anda memperoleh banyak jagaan, bantuan, dan sokongan. Rasakan keindahan dan kebahagiaan hidup. Dengan hati yang gembira, berkatilah diri Anda dengan ikhlas. Semoga saya bebas dari bahaya. Semoga saya bebas dari pemusuhan dan keluhan. Semoga saya bebas dari kesakitan fizikal dan mental. Semoga saya penuh dengan rasa syukur dan kegembiraan. Sila terus memberkati di dalam hati. Semoga saya penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Seterusnya, kita juga harus menyebarkan metta dan berkat dengan tulus
kepada orang-orang di sekitar kita yang menjagai kita. Orang-orang ini termasuk keluarga terdekat, saudara mara, dan rakan-rakan kita yang selalu menjaga dan menyokong kita. Mungkin kita tersinggung dan terasa tidak senang hati ketika mereka menjaga kita. Ini bukan salah mereka atau disengajakan. Sedangkan mereka tidak tahu apa yang kita mahu sebenarnya. Walau bagaimanapun, terima kasih atas kejudian mereka untuk menjaga kita yang sakit. Atas perlindungan mereka, kita mendapat jagaan asas dan keadaan kita tidak menjadi semakin teruk. Dengan hati yang gembira, berkatilah mereka dengan ikhlas. Semoga kamu bebas dari bahaya. Semoga kamu bebas dari pemusuhan dan keluhan. Semoga kamu bebas dari kesakitan fizikal dan mental. Semoga kehidupan kamu penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Seterusnya, kita mesti berusaha memegarkan rasa karuna dan berdoa untuk diri kita sendiri, saudara mara, dan rakan-rakan di sekeliling kita yang menjaga kita. Terlebih dahulu, kita imbas kembali ketika kita mula sakit sampai sekarang. Badan dan hati mengamali penderitaan yang tidak terkira. Kadang-kadang orang lain tidak faham ketika kita rasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa kerana kepulihan daripada kesakitan sangat lambat. Seandainya kita tidak berputus asa dan menempuhi segala keberitaan dengan usaha seperti berjalan, makan, mandi, dan keluar bertemu dengan orang lain. Ini akan meringankan dan menyenangkan mereka yang menjaga kita. Oleh itu, dengan kekuatan karuna, kita menjadi berani dan kuat untuk menghadapi penderitaan penyakit. Sehingga kita mendapat daya tenaga dan kekuatan ini dapat diberi kepada orang lain. Sekarang, marilah kita berdoa dengan hati karuna untuk diri sendiri, saudara mara, dan rakan-rakan kita. Semoga saya, saudara mara, dan rakan-rakan yang menjaga saya memiliki keberanian dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan dan terlepas daripada segala kesusahan dan keberitaan. Sekali lagi, kita berdoa dengan karuna untuk diri sendiri, saudara mara, dan rakan-rakan kita. Semoga saya, saudara mara, dan rakan-rakan yang menjaga saya dapat menempuhi segala kesulitan dan terlepas daripada segala kesusahan dan keberitaan. Seterusnya, marilah kita membuka hati kita. Lihatlah orang-orang di sekitar kita yang kita hargai dan segala pencapaian daripada perbuatan baik. Walaupun kita dalam keadaan sakit, tetapi kita masih memiliki tempat yang selesa, selamat, serta terlindung dari angin dan hujan untuk memulihkan badan kita.
Masih ada orang yang menyediakan makanan untuk kita setiap hari. Kehidupan seharian kita masih dijaga, serta menerima rawatan perubatan yang diberikan oleh kaki tangan perubatan. Merasai kasih sayang dan penjagaan baik yang diberikan oleh mereka secara berterusan. Dengan hati mudita, kita bekerja sama dengan mereka dan menerima segala kasih sayang serta penjagaan yang diberikan oleh mereka. Di sini kami ingin memberkati saudara Mara dan rakan-rakan kami dengan hati mudita. Semoga saya, saudara Mara, rakan-rakan dan kaki tangan perubatan yang menjaga saya memiliki kesuksesan mereka selama-lamanya. Semoga saya, saudara Mara, rakan-rakan dan kaki tangan perubatan yang menjaga saya menjauhkan diri dari semua penderitaan yang disebabkan oleh cemburu dan ketamakan. Semoga saya, saudara Mara, rakan-rakan dan kaki tangan perubatan yang menjaga saya memperoleh pencapaian dalam segala perbuatan baik. Seterusnya, mari kita bersama-sama meneliti fenomena yang tidak kekal dan tidak stabil dalam hayat kita, dan cuba memupuk UPK untuk menghadapi segala kalanya. Walaupun terdapat banyak ketidakpastian dalam hidup, keadaan sakit yang berubah-ubah ini boleh menyebabkan kita risau dan bimbang akan masa depan kita. Saudara Mara dan rakan-rakan kita juga bimbang akan ancaman ketidakkekalan ini. Namun, kita boleh belajar untuk menerima segala yang berlaku di sekitar kita, termasuk penyakit dan penderitaan kita sendiri, dan memupuk pandangan yang penuh UPK. Sekarang, mari kita berdoa dengan tulus. Tidak kira sesiapa, kita adalah orang yang menanggung karma dari kita sendiri. Marilah kita menerima kenyataan, menghilangkan prasangka, menghargai masa ini, dan menjalani yang terbaik dari diri kita sendiri. Sekali lagi, saya berdoa dengan tulus. Tidak kira sesiapa, kita adalah orang yang menanggung karma dari kita sendiri. Marilah kita menerima kenyataan, menghilangkan prasangka, menghargai masa ini, dan menjadilah yang terbaik buat diri sendiri pada saat ini. Sekarang kita telah menyempurnakan penamaan berkat, metta, karuna, mudita, UPK untuk diri kita sendiri dan orang yang menjaga kita. Sila gerakkan jari dan badan Anda. Buka mata Anda dan kembali ke landasan kehidupan. Berdoalah agar kita menghargai orang dan perkara di sekeliling kita, agar kita dapat hidup dalam keadaan harmoni dan bebas dari kesakitan.